Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana abwab ar-ridha wat taysir wa tughlaqu biha 'anna abwab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlina wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Pertamanya terima kasih Ustazah ucapkan kepada yang masih setia bersama dalam kuliah tadabbur Suratul Maryam di bawah sahabat muslimah Sayyidatina Aisyah, iaitu SMS Aisyah. Jadi alhamdulillah, moga-moga Allah memberkati pertemuan kita pada malam ini, yang mana kita doa sangat-sangat moga-moga di sebalik musibah yang Allah takdirkan kepada kita ini memberikan 1000 rahmat. Okay? Sebab Allah tidak pernah menjanjikan sesuatu yang negatif untuk kita. Okay? Wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tak suka itu dia adalah baik pada kamu. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita akan sambung kembali dalam ayat yang ke-34 kalau tak silap Ustazah. Okey, bermula daripada ayat 34 sampailah kepada 40. Okay. Siapa yang ada Quran boleh sama-sama dengan Ustazah dalam tadabbur ini buka Quran masing-masing pada ayat yang ke-34 sampai ke ayat 40. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون Sadaqallahul azim. Yang bermaksud zalik. Okay. Dalam ini setelah daripada ayat yang ke-33, okay, bermula daripada ayat 30 sampai kepada 33 dinyatakan kepada 3 tentang 9 mukjizat yang telah diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Okay. Ingat ke tak lagi 9 mukjizat? Boleh senarai ke tak boleh senarai ni? Okay. Bermula daripada ayat 30. Okay. Lalu dikatakan zalika, begitulah. Okay. Yang demikian itu, sifat-sifat itulah yang Allah berikan kepada Isa bin Maryam. Okay.
qaulal haq, keterangan yang tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya, allazi fihi yamtarun, yang mana mereka ragu-ragu dan berselisih padanya. Okay. Jadi apabila Allah menerangkan bahawa pada saat Nabi SAW cerita siapa dia Nabi Isa alaihissalam, sedangkan jarak di antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam ialah 500 tahun. Maknanya Nabi tak pernah kenal Nabi Isa alaihissalam. Tetapi mana mungkin Nabi boleh cerita detail tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Okay? Jadi ni nak menunjukkan apa? Kata-kata ini qaulal haq, datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay? Dia bukannya satu rekaan daripada Rasulullah. Bahkan cerita tentang Nabi Isa ini allazi fihi yamtarun. Mereka ini sentiasa berselisih tentang siapa Nabi Isa alaihi salam. Allahu akbar. Okay? Oleh sebab itu kita tengok bagaimana disebut orang yang kenabiannya dihurai dan sifat-sifatnya diterangkan itu Nabi Isa putra Maryam, ini diperkatakan merupakan perkataan yang paling benar. Okay? Tidak seperti yang dikatakan oleh Yahudi, iaitu orang Yahudi mengatakan bahawa Nabi Isa itu ialah ahli sihir. Golongan Nasrani pula mengatakan bahawa Nabi Isa itu anak Allah. Manakala golongan yang lain pula mengatakan bahawa Nabi Isa itu ialah Allah, sehingga menyifatkan Nabi Isa alaihissalam dengan sifat uluhiyah. Padahal Nabi ini tidak bersifat demikian. Lalu Allah menegaskan bahawa kata-kata Allah ini benar yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kita sebut bahawa antara agama yang paling dekat dengan agama Nasrani itu, agama yang membenarkan seluruh agama-agama yang lain adalah agama Islam. Okay? Jadi seluruh isi kandungan daripada kitab Taurat dan juga Injil semuanya telah terkandung di dalam kitab Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Bahawa mereka mengatakan tentang apa yang mereka bertelingkah tentang Nabi Isa alaihissalam. Maka lillahi ayyattakhidha min walad. Allah kata tiadalah layak bagi Allah ini mengambil seorang anak. Okay? Tak layak Allah ini ada anak. Sebab apa? Apabila disebut kalimah anak ini menunjukkan sifat seseorang itu lemah. Okay? Apabila disebut anak, bermakna seorang ayah dia berhajat kepada anak untuk jaga dia masa hidup. Okay? Itu karakter yang dikatakan bahawa tentang anak itu sendiri. Sedangkan Allah itu tidak berhajat kepada sesuatu. Bahkan kita yang berhajat kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi apabila disebut karakter dia, anak adalah bertanggungjawab menjaga bapanya ketika dia hidup serta menjadi waris keturunan setelah dia meninggal dunia. Sedangkan Allah itu hayyun qayyum. Dia tidak mati. Allah itu sifatnya sentiasa hidup. Sedangkan kita ini fana. Ada masa kita hidup dan ada masa kita mati. Allahu Akbar. Sini Allah kata apa? Maka lillah, tidak layak, tidak patut bagi Allah ini. Orang mengatakan bahawa Allah itu ada anak. Subhanah. Tengok Allah menyucikan balik. Maha suci dia. Apabila disebut maha suci, bermakna siapa yang mengatakan ini adalah syirik. Idza qada amran. Allah nak bagi tahu di mana kesucian Allah. Kesucian Allah, Allah kata apa? Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Hebatnya Allah ini apabila dia nak putuskan suatu benda hanya dengan mengatakan kun, jadi, lalu terjadilah. Jadi tak layak siapa nak mengatakan bahawa Allah itu ada anak, perlu kepada waris. Okay? Kalaulah, sebab kita tengok apa kaitannya ayat ini dengan ayat yang kedua, cerita tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria betapa dia berhajat sangat kepada seorang anak untuk meneruskan perjuangan dia. Ada waris yang akan menjaga keturunan dia. Jadi itu maksudnya anak. Allahu Akbar.
Jadi Allah ini suci. Okay? Dalam Quran banyak kali disebut kalimat kun fayakun. Sekejap saya cari nota sekejap. Apabila disebut kalimat kun fayakun, okay? Okey, kun fayakun dalam Quran ada 8 kali disebut. Okey, antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Okey. Mana Quran? Okey. Yang berbunyi kalau kita tengok lebih kurang maksud dia, kita buka daripada surah Al-Baqarah ayat 217 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sebut Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram. Katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalang orang daripada jalan Allah, engkar kepadanya, menghalang orang daripada memasuki Masjidil Haram dan mengusir penduduk sekitarnya lebih besar dosanya berbanding Allah. Sedangkan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Mereka tidak berhenti memerangimu sehingga kamu murtad keluar daripada agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka segala amalannya di dunia ini adalah sia-sia. Mereka adalah penghuni neraka. Mana? Salah silap ke? Okay. Jadi dalam 217. Silap tulis ayat kot ni. Okay, sorry ya. Okey, dia cerita apabila kalau kita tengoklah kepada kun fayakun yang dalam Quran, antara dia apabila Allah mengatakan tentang jadilah langit dengan bumi, lalu dia terus boleh jadi. Okey, dalam surah Maryam ini dicerita bagaimana Allah nak jadikan Nabi Isa, lalu dia tiupkan roh ke dalam Maryam, lalu terjadilah Nabi Isa. Jadi suatu benda apabila Allah kata kun jadi, lalu jadilah. Dan tidak ada manusia yang boleh buat sebagaimana Allah. Okay? Ada satu kisah, kisah yang rasa lucu lah sikit, kisah tu, iaitu tentang seorang ateis. Seorang ateis yang tidak percaya kepada Allah, lalu dia nak menunjukkan bahawa kalau Allah boleh mencipta, dia kata aku juga boleh mencipta. Lalu dia panggil orang Islam, okay, dia datang jumpa dia kata aku juga boleh mencipta. Okay, sekarang apa yang kamu boleh cipta? Okay. Dia kata, okey, sekarang kamu tengok ini ada nasi dicampur dengan najis. Okey, aku letak dalam balang. Lepas 3 hari kamu datang balik, kamu tengok apa yang aku cipta. Okey, jadi orang Islam ni lepas 3 hari dia datang balik jumpa orang etis. Orang etis kata, okey, sekarang aku buka balang ni. Cuba kamu tengok dalam balang. Hari tu kamu tengok dalam balang ini ada nasi dan juga ada najis. Sekarang kamu tengok apa? Ada ulat. Aku telah menciptakan ulat. Okey. Maknanya orang etis ni yang tak percaya kepada Allah, dia mendakwa dialah yang buat ulat tu. Dia tak sedar bagaimana dia hanya meletakkan lalu membiarkan siapa yang cipta. Okey. Lalu orang Islam tadi, orang Islam karakternya dia tidak pernah untuk menjatuhkan identiti seseorang. Lalu dia kata apa? Dia kata, okeylah, kalau kamu yang menciptakan ulat tadi, okay, Allah yang aku imani ini, Allah Subhanahu Wa Taala yang ada 99 nama-nama ini, Allah apabila dia Al-Khaliq menciptakan suatu benda, dialah Musawwir, dia yang Hayyun, dialah yang menjaga, dia yang Al-Hafidh, dia yang jaga, dia Al-Muhaimin, dia pelihara, okay? Dia Ar-Razak, dia yang jaga rezeki. Lalu Allah tidak pernah membiarkan makhluk yang dia cipta ini terbiar macam tu. Dan dia Al-Alim, maha mengetahui tentang apa yang dia cipta. Okay. Sekarang aku nak tanya soalan kepada kamu. Kalau betul kamu yang cipta ulat, berapa ekor ulat di dalam balang? Kalau betul lah kamu kata kamu yang cipta, mesti kamu tahu kan? Sebab orang yang buat, pencipta mesti tahu apa yang dia cipta. Dia tahu bagaimana kesudahan dia. Itu yang kita sebut karakter orang namanya pencipta. Lalu, okey, Allah apabila dia menciptakan, dia tahu tentang siapa, berapa banyak jantan, berapa banyak betina. Sekarang cuba bagi tahu, ulat yang dalam balang ni berapa ekor jantan, berapa ekor betina. Okey?
Allah yang menciptakan, dia tahu rezekinya ke mana. Okey, dia tahu jangka hayat. Sekarang bagi tahu berapa jangka hayat ulat di dalam balang ini. Dan apa yang bakal ulat ini buat selepas ini. Bagaimana karakternya, bagaimana rezeki dia. Cuba terangkan. Lalu terdiamlah orang etis tadi. Menunjukkan bahawa Allah hendak akan menjatuhkan kepada orang yang nak menjatuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi sekarang apabila kita tengok kalimat kun fayakun, okay? Menunjukkan bahawa kita dalam surah Yasin biasanya kita bacakan idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak sesuatu benda, lalu Allah akan mengatakan jadi, lalu jadilah dia. Allahu Akbar. Menunjukkan bahawa pada kita apabila dalam ayat surah Maryam ini kita beriman sungguh-sungguh apabila Allah berkehendak Nabi Isa itu boleh bercakap daripada baby. Allah kata jadi. Okay? Allah nak menciptakan dia macam mana? Itu semua kehendak Allah. Wa innallaha rabbi, lalu kata dalam firman ini, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu. Fa'buduh, maka beribadahlah kamu kepada Allah. Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang benar. Okay? Apabila dia mengiktirafkan bahawa Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu kepada orang-orang yang bercanggah tadi, apabila Nabi bawa ayat ini, Allah nak bagi tahu, nak suruh Nabi bagi tahu bahawa tak perlu untuk bercanggah, berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Nabi juga beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Tetapi Nabi tak pernah buat penyelewengan untuk mensyirikkan Allah dengan mengatakan Nabi Isa ini anak Allah ke, Nabi Isa ini Tuhan ke, tidak sama sekali. Dan inilah jalan yang benar. Apabila kita tengok hadza siratul mustaqim, ini adalah jalan yang benar. Okay? Jalan di dalam Al-Quran ini banyak. Okay? Antaranya disebut subul. Okay? Sabil itu jalan. Okay? Sabil juga jalan. Tetapi apabila Allah menggunakan kalimat jalan dengan sirat, apa beza sirat dengan sabil? Okey, boleh kita rujuk dalam surah Taha. Kita perhatikan dalam surah Taha. Ya, sekejap kita tengok. Dalam surah Taha Allah sebut saya cek dulu. Saya terlupa pada ayat mana. Subulas salam. Nah, Ustazah pula terlupa dah ni. Astaghfirullahalazim. Okay. Ustaz terlupa. Itulah hendak doa kalau untuk Ustazah dapat hafaz Quran. Tak? Tak adalah tertukar-tukar ayat. Hendak sebabnya tak hafal lagi Quran. Okay, 30 ayat. Okay. Disebut bahawa apabila bezanya sabil dengan sirat ini, sabil ini jalan-jalan kecil. Okay? Dan jalan-jalan kecil ini maknanya setiap orang bidang masing-masing. Nak bawa kepada jalan yang benar. Apabila kita sebut sirat itu adalah jalan highway. Semua jalan menuju kepada satu jalan. Okay? Dan inilah jalan yang paling benar. Okay, lalu kita doa dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Okay. Apabila Allah meletakkan, apabila diperintahkan Allah bahawa wasiat kepada jalan yang lurus, siapa yang ikut pasti dia akan selamat. Okay, sebab tu disebut subulas salam, jalan yang selamat itu menuju kepada siratal mustaqim, jalan yang benar. Okay. Jadi siapa nak ikut jalan yang benar, diterangkan di dalam Quran mana dia jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Okay. Siapakah di kalangan orang yang Allah beri nikmat kepada mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. 4 golongan ini. Okay. Jadi apabila kita perhatikan kepada 4 golongan ini, kesemua 4 golongan ini ialah orang-orang yang telah diuji dengan ujian yang sangat hebat. Okay.
supaya kita nampak maksud an'amta. Okay? An'amtanya bukan maknanya dapat nikmat, dapat nikmat, dapat nikmat. Okay? Nikmat ini, okay, kita akan rasa nikmat. Okay, Ustazah nak kongsi bila kita rasa nikmatnya air. Bila dahaga, masa kita tak dahaga, kita tak rasa pun nikmat tu air. Bukannya tak suka minum, tapi nikmat. Nikmat itu hanya akan dirasa apabila kita perlu, okay? Kita berhajat. Okay. Oleh sebab itu Allah dia bagi kita ujian sampailah kita sangat berhajat kepada Allah. Memang hakikat kita berhajat, tapi Allah gertak hati kita. Akhirnya kita mengucap kalimat, baca Quran, sebut zikir, semuanya gementar di dalam hati kita. Kerana pada saat itu kita benar-benar berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Apabila kita menyebut, Ya Allah, air mata kita, Ya Allah, hendak berderai. Sebab apa? Kita benar-benar merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalan ini Allah sebut. Yang mana jalan yang benar ini, dia kata apa dalam surah Taha? Allah sebut, fasbir ala ma yaqulun. Okay? Maka sabarlah di atas apa yang mereka kata. Semua orang-orang ni melalui ujian demi ujian. Wasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan kamu. Maknanya apabila kamu dapat ujian, kamu rasa bahawa ujian itu adalah satu nikmat. Lalu kamu memuji Allah. Sebab betapa kamu sangka baiknya dengan Allah. Allah tak mungkin akan menyusahkan hidup kamu. Allah pasti akan bantu kamu. Allah pasti akan tolong kamu. Allah bagi kerana Allah kasih. Okay? Lalu sebagai lambang betapa kita ni syukur kepada Allah. Allah pun sambung dalam surah Taha ini pada ayat 130 sebagai puncak kebahagiaan berada di atas jalan yang benar. Allah kata apa? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il lail fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha. Iaitulah disebut maksud ini adalah waktu-waktu kita berjumpa dengan Allah, iaitu waktu solat. Sebelum terbit matahari, sebelum terbenam matahari, di sepanjang malam, okay, di penghujung siang, moga-moga kita menjadi orang yang redha. Okay? Jadi redha dekat mana? Redha dengan ujian Allah. Lalu sabar kerana apa? Bersangka baik dengan Allah. Lalu kamu sentiasa berada di atas jalan yang benar. Okay? Ustazah Wahibah, kalau Ustazah salah tolong betulkan ya. Okay. Kemudian kita sambung pada ayat yang seterusnya. Allah sebut iaitu fakhtalafal ahzab. Apabila kamu tunjuk kepada mereka ini jalan yang benar, maka berpecahlah kepada golongan-golongan min bainihim di kalangan mereka. Okay? Di awalnya mereka bersatu, mengatakan pendirian mereka. Tapi apabila datangnya agama Islam, cerita siapa Nabi Isa alaihi salam, fakhtalafal ahzab, golongan mereka telah berpecah. Min baini aidihim, di kalangan mereka. Apa yang mereka berpecah? Okay. Golongan yang pertama, pecahan mereka, iaitu yang kita sebut, golongan aliran Yaqubiyah. Golongan yang disandarkan kepada seorang alim yang bernama Yaqub, mengatakan bahawa Nabi Isa adalah Allah yang turun ke bumi kemudian naik kembali ke langit. Itu berselisihnya kaum Nabi Isa. Berpecah kepada 3 golongan. Golongan yang pertama namanya pengikut aliran Yaqubiyah. Golongan yang kedua, iaitu pengikut Nastariyah, iaitu disandarkan kepada seorang alim yang bernama Nashtar. Pula mengatakan bahawa Nabi Isa adalah anak Allah yang diperlihatkannya kemudian diangkat kembali kepadanya. Sedangkan golongan yang ketiga, mereka adalah pengikut Mulkaniyah,
iaitu aliran yang disandarkan kepada Raja Konstantin adalah seorang ahli falsafah dan alim, mengatakan bahawa Nabi Isa adalah hamba Allah seperti makhluknya yang lain. Pendapat inilah yang didukung oleh raja dan para pengikutnya. Okay? Lalu bercanggahlah. Okay. Menunjukkan apa? Nak tunjuk kepada kita berani berkata benar, okay? Walau apapun yang berlaku. Okay, Allahu Akbar. Kemudian kita melihat, okay, fawailul lilladzina kafaru, maka neraka willah ataupun kebinasaanlah kepada orang-orang kafir min mashhad, pada hari disaksikan, okay, iaitu pada hari penyesalan, pada hari diperbicarakan. Wa anzirhum yaumal hasrah, dan berilah peringatan kepada mereka tentang hari yang sangat kerugian. Idh qudiyal am, iaitu pada hari diselesaikan perbicaraan perkara masing-masing. Wahum fi ghaflah, dan mereka ini dalam keadaan lalai. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Jadi tanggungjawab kita pada hari ini. Ustazah silap ya. Okey. Silap masuk dulu pada ayat 37. Ustazah silap. Asmi' bihim, maka asmi' dia kata, sungguh jelaslah pendengaran mereka, wa absir yauma ya'tunana, dan sungguh jelaslah penglihatan mereka pada hari diperlihatkan kepada mereka, iaitu mim mashhad, pada hari disaksikan kepada mereka, yaumin azim, hari yang sangat besar, iaitu hari kiamat. Lalu pada hari kiamat nanti mereka betul-betul asmi', sungguh jelaslah pendengaran mereka. Okay? Wa absir, dan sungguh jelaslah penglihatan mereka, yauma ya'tunana, pada hari dihadapkan kepada mereka. Lakinil zalimun, tetapi orang-orang yang zalim al-yaum, pada hari itu, fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang sangat nyata. Jadi apabila mereka sedar itu di hari kiamat, tidak ada lagi tolak ansur. Okay? Lalu jadilah mereka orang-orang yang zalim. Jadi sebelum kiamat datang, apa Allah perintahkan kepada Nabi dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa anzirhum. Okay? Berilah amaran wahai Muhammad kepada umat manusia seluruhnya. Okay? Tentang mana? Yaumal hasrah, tentang hari yang rugi ini. Pada yang hari rugi mana? Orang yang tidak bertaubat sebelum kiamat nanti, sebelum mereka matilah mereka sebagai orang-orang yang zalim. Okay? Mereka dalam keraguan. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Jadi peringatan ini bukan sekadar kepada orang-orang Nasrani, kepada seluruh umat manusia, yang mana kita selalu baca dalam suratul Kahfi. Okay? Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, berilah peringatan kepada orang-orang yang telah mengatakan Allah itu punya anak. Okay? Dan apabila kita berhadapan dengan mereka, kalau kita tanam dalam jiwa mereka, mesti kita kata pelik betul lah, mereka ni tak logik lah, takkan itu pun tak boleh fikir. Tapi Allah suruh kita faham macam ni, kita semak dalam jiwa kita, ma lahum bihi min ilmin, mereka tu kata macam tu sebab mereka tidak ada ilmu. Okay? Wala li abaihim, mereka ikut tu ayah mereka dulu, nenek moyang mereka pun tidak ada ilmu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, apa yang keluar daripada mulut mereka ini adalah dosa besar. Okay? Yaquluna illa kadhibat, tiadalah mereka berkata melainkan yang dusta sahaja. Lalu tolong selamatkan mereka di dunia ini. Iaitu dengan apa? Iaitulah sebarkanlah dakwah, wa anzir, berikanlah ancaman kepada mereka tentang apa yang mereka pegang itu adalah suatu kesilapan. Dan sedarkanlah bahawa hidup kita bukan sekadar di dunia, tapi hidup kita adalah di hari akhirat kelak. Dan Allah sebut gazetkan wahum fi ghaflah, mereka ini dalam keadaan lalai. Okay? Lalai, sibuk dengan urusan dunia. Sebab itulah cara untuk kita selamatkan orang, khususnya kepada orang-orang Islam yang ghaflah, orang Islam yang lalai, perbanyakkan memberi salam. Kerana dalam salam itu ada, iaitu terkandung
dalam ajaran Islam apabila kita sebut assalam, kita telah memberikan kepada kita buat permohonan, iaitu banyak kesejahteraan yang kita mohon daripada Allah yang mana kita tak mampu untuk mencipta sendiri kebahagiaan ini, iaitu khususnya kita mohon keselamatan ketika kita nak mati, supaya kita mati dalam keadaan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan untuk memastikan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diajar kepada kita baca doa sebelum bagi salam. Apa doa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min fitnat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Jadi kita minta ada 4 benda yang kita minta untuk Allah pelihara kita. Iaitu jauhkanlah kami daripada azab neraka, jauhkanlah kami daripada azab kubur, jauhkanlah kami daripada fitnah hidup dan fitnah mati, jauhkanlah kami daripada keburukan sapuan Masih Dajjal. Allahu Akbar. Jadi kita berada di akhir zaman ini. Allah nak pelihara sungguh-sungguh kita dengan mengadu kepada Allah. Lalu Allah tambat kaki-kaki kita di rumah-rumah kita. Dan bahawa COVID-19 ini adalah satu asbab daripada Allah untuk Allah perintahkan kita untuk stay at home. Supaya kita duduk di rumah. Kita jadikan rumah kita baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Untuk kita uzlah daripada kesibukan dunia, ghaflah selama ini. Lalu kita pusatkan duduk di rumah untuk kita melihat diri kita, melihat antara kita dengan dunia, kemampuan kita, sehingga kan kita tidak ada hidup yang paling kekal, melainkan kita pandang di sana adalah hari akhirat. Jadi Allah telah luangkan masa untuk kita mengubah diri kita menjadi insan yang lebih baik. Lalu peruntukkanlah, ambil peluang Allah bagi. Rugi kalau kita tak ambil peluang ini. Ambil last kali ayat terakhir, Ustazah ambil masa sikit lagi 2-3 minit. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha. Sesungguhnya kamilah yang mewariskan bumi dan segala makhluk yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Allahu Akbar. Jadi bumi ini Allah wariskan kepada kita kerana Allah jadikan kita ini sebagai khalifah fil ardi. Jadi oleh sebab itu apabila sampai di hari akhirat nanti sudah tidak ada lagi erti kematian. Jadi gunakanlah peluang betul-betul untuk hari ini. Jadi jangan kita sedih kalau kita tengok hari ini dunia telah dikuasai oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi kata di buku Al-Maraghi, dia kata apa? Wahai Rasul, kami tidak mahu membuat kamu bersedih hati lantaran pendustaan orang-orang musyrik terhadapmu tentang kebenaran yang kamu bawakan kepada mereka. Ini disebabkan mereka dan seluruh makhluk akan kembali kepada kami. Kami yang mewariskan bumi dan seluruh manusia yang ada di atasnya setelah mereka dibinasakan nanti. Kemudian kami akan memberikan balasan kepada setiap diri berdasarkan kepada amalan yang telah mereka lakukan. Oleh sebab itu, kita guna peluang hidup di atas muka bumi ini, khususnya dalam masa PKP ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salih wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wallahu alam. Sekadar itu saja daripada Ustazah. Mohon ampun dan maaf sekadar yang Ustazah mampu untuk memberikan kepada sahabat-sahabat dengan masa yang terbatas setengah jam yang diperuntukkan. Semoga kita mendapat manfaat. Wallahu alam. Aqulu lihadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada Ustazah Wahibah nak tambah apa-apa, dipersilakanlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya buka soalan pada sahabat-sahabat yang ingin bertanya.
Ustazah Wahibah, ada nak tambah apa-apa Ustazah? Assalamualaikum. Ya. Buka ruang soalan, buka ruang soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siapa yang bertanya tu? Saya nak bertanya boleh? Boleh? Tadi kalimah kun fayakun tadi ada 18 Apa dia? Kalimah Ya, 18 kali. Kun fayakun. 18 kali. Okey, baik. Terima Bukan kasih. 18 kali, 8 kali. 8 kali. Okey, 8 kali. 8 kali ya. 8 kali disebut kun fayakun. Baik, baik. Terima kasih. Okey. Kalau kita perhatikan cuma unik tak unik ayat ini disebut kun fayakun dalam Quran pun disebut 8 kali, Rabbi wa rabbukum juga disebut 8 kali di dalam Quran. Okey, Allah Allahu Akbar. Sangat unik bagaimana Allah nak bagi tahu apabila Allah menjadikan sesuatu jadi, Allah kata Tuhan aku dan Tuhan kamu, itu juga dalam Quran disebut 8 kali. Subhanallah. Okey. Boleh ada lagi soalan daripada sahabat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. dengar tak? Saya Hasni. Okey, dengar. Hasni ya. Terima kasih ya Ustazah atas tadabbur surah Maryam tadi, memang memberi kesan lah kepada hati saya lah untuk memahami ayat ni kan. Saya nak bertanya sikit pada Ustazah tentang penggunaan kalimah kun fayakun yang Ustazah ada sebutkan tadi kan. Allah mensucikan diri dia, pasti tidak layak bagi Allah ada anak. Jadi Allah bercakaplah yang bila dia kata jadilah engkau maka jadilah dia. Jadi kat sini kan, boleh ke kita ni sebagai manusia kita menggunakan kalimah tu sebagai contoh lah ya. Macam pengalaman saya sendiri bila berjumpa dengan doktor kan. Bila saya bertanya doktor tu macam penyakit saya ni yang contohnya simptom yang ni semua tu kan. Apa punca dia, kenapa punca dia? Dia hanya berkata kun fayakun. Dia cakap macam tu. Jadi sesuai ke kita gunakan dalam situasi yang macam ni? Yang doktor tu cakap, dia tak terangkan dari segi saintifik ke apa ke, tapi dia kata dah kun fayakun. Macam tu. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama Dr. Hasni ya. Okey. Untuk kun fayakun ini Allah nak mengajar kepada kita tentang akidah. Okey. Akidah rukun iman yang keenam. Okey, beriman kepada qada dan qadar. Apabila sesuatu itu belum berlaku, okey, tak berlaku lagi bermakna di sana kita ada ikhtiar untuk mengubah. Tetapi apabila sesuatu itu telah berlaku, okey, kita kena menerimanya dan mencari solusi. Okey, bermakna tak bolehlah berpeluk tubuh dah nak buat macam mana, dah kena macam mana dah. Tapi kita kena berikhtiar sebab ikhtiar itu adalah ibadah. Berjaya tak berjaya itu soal lain. Tapi tanggungjawab kita sebagai manusia adalah ikhtiar. Okay? Sebab ikhtiar itu menunjuk bahawa kita ini lemah. Antara salah satu ikhtiar adalah doa. Jadi doa itu juga menunjukkan bahawa kita lemah lalu kita berharap kepada Zat yang Maha Agung. Okay. Jadi di antara ikhtiar ini kita ada antara hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah kita dengan doa. Hubungan dengan manusia bernama ikhtiar. Okay? Jadi bukan menunjukkan bahawa kita bergantung kepada manusia, tetapi Allah menjadikan fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada pakar bidang dia masing-masing jika kamu tak tahu. Okay? Jadi kita kena yakin apabila Allah kata kun fayakun, di sebalik itu adalah hikmah. Okay? Allah nak ajar hikmah. Yang Allah takdir tu namanya baik. Kalau contohnya orang tu kata dia nak buat macam mana, mak saya ada kecil manis sebab tu saya kena kecil manis. Okay, contohnya dah. Okay. Nak macam mana, tak boleh nak buang dah, tak boleh nak lari. Nak buat macam mana pun walaupun saya jaga pemakanan saya tetap juga kena juga kecil manis. Kerana apa? Gen. Kerana genetik. Okay. Jadi tak boleh orang tu mengatakan seperti itu. Okay. Sebab apa? Belum kena lagi. Apabila terkena sahaja, jadi dia akan melihat bahawa Allah dah bagi signal. Okay. Bahawa Allah bagi mak kamu kena kecil manis, itu adalah signal daripada Allah bahawa kamu hati-hati, bahawa kamu suatu hari nanti besar kemungkinan akan kena kecil manis.
Apabila orang bagi signal, bermakna kita kena standby lah kan. Contohnya orang nak lintas jalan. Okay, kita nak lintas jalan, kita pun bagi lampu signal. Jadi kita pun slow kereta kita supaya orang belakang kan tak, okay? Boleh potong sebab dia bagi signal kan. Tapi apabila kita duduk depan tengok dah orang bagi signal, kita tetap juga sama laju dengan dia, bermakna tidak mengambil iktibar daripada Allah. Jadi kun fayakun ini Allah kata jadi, ya dia jadi. Tetapi Allah akan tengok bahawa di mana usaha kamu ambil iktibar daripada signal yang telah aku berikan. Okay, jadi salahlah kalau orang tu hanya berkatakan bahawa kun dah macam mana jadilah, tak boleh. Sebab kita ada ikhtiar untuk mengubah. Wallahu a'lam. Ustazah. Lepas tu ada satu soalan dalam tu kan. Ya, soalan message tu kan. Betul ke yang saya dengar kata Nabi Muhammad turun ke bumi? Tak, silap tu mungkin Ustazah tersilap cakap tu. Okay? Tak adanya. Yang kata turun ke bumi tadi, pandangan daripada kaum Yaqubiyah. Dia kata Nabi Isa itu ialah Tuhan yang turun ke bumi kemudian naik semula ke langit. Okay? Golongan Yaqubiyah. Okay? Daripada kaum Nabi Isa yang puaknya cenderung kepada satu aliran, orang yang membawa aliran ini namanya Yaqub. Bukan Nabi Yaqub seorang alim yang namanya Yaqub yang nak bagi faham bahawa budaya Arab ini, budaya orang zaman dulu dah biasa dah apabila mereka tengok orang-orang soleh, kira mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama orang-orang yang soleh. Okay? Contoh yang kita dah bincang sebelum ini namanya Harun. Okay? Okay. Wa ukhtu Harun, sedangkan kamu ini saudara Harun. Harun ini salah satu pandangan mengatakan zaman dia itu ada orang bernama Harun, orang alim, bahawa mereka ambil daripada nama-nama Nabi dulu. Jadi setiap kali orang nak letak zaman mereka ni orang baik, mereka akan letak nama Harun. Okay? Macam tu juga orang zaman Nabi Isa, apabila orang tu baik kan tak, okay, dia letak namanya Yaqub. Okay? Ambil gelaran daripada Nabi Yaqub. Wallahu a'lam. Itu satu lagi soalan Ustazah. Ada satu lagi. Tu apa Ustazah tak nampak? Apa boleh soalan sebut Kak Izani, tolong baca. Boleh sebutkan 4 golongan yang Ustazah sebut tadi. Jalan yang sebut tadi, jalan-jalan yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapa 4 golongan itu? 4 golongan tadi, yang pertama Allah sebut minan nabiyyin, daripada golongan para nabi. Yang kedua minan nabiyyin was-siddiqin, golongan-golongan yang benar. Okay? As-siddiq. Yang ketiga as-salihin, golongan orang-orang yang soleh. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Yang ketiga namanya syuhada. Syuhada. Yang keempat namanya orang-orang yang soleh. Okay? Jadi apabila kita tengok kepada golongan yang nikmat ini Allah sebut, kita kena cari bagaimana cara hidup mereka sehingga mereka rasa hidup mereka ini nikmat. Okay? Kita kena songkar hidup mereka ni macam mana. Allah kata yang kami telah beri nikmat kepada mereka, kita tengok-tengok ranjau hidup mereka ni semuanya susah. Tapi mereka redha dengan kesusahan, dengan ujian yang Allah bagi, sehingga Allah kata mereka rasa bahawa ujian ini adalah nikmat buat mereka. Dan inilah kita kena struggle hari ini. Ujian, kita kena kata bahawa ini adalah nikmat. Okay, wallahualam. Okey, rasanya sekadar tu dulu. Dah 9.45. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa dan waktu yang sama minggu depan. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita sudahi program kita kali ini dengan tasbih kafarah dan suratul As.